Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, rahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jugalah Allah Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kembalinya kita kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita ada lebih kurang berbaki 13 hari mungkin 13 hari kan nak bertemu dengan Ramadan. Hari yang berbaki 13 ini sepatutnya kita dah sama-sama berusaha menghidupkan suasana Ramadan paling tidak dalam keluarga kita, kalau lebih lagi iaitu dalam masyarakat kita. Cuba bayangkan kalau 13 hari lagi nak Syawal macam mana keadaan kita? Tak sama macam sekarang kan. 13 hari nak Ramadan tu suasana tu macam tak ada lagi. Macam tak ada sambutan, macam tak ada apa-apa cerita berkaitan dengan Ramadan. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Beza kalau 13 hari lagi nak Syawal. Lagu raya dah keluar, orang dah sibuk nak itulah, nak inilah. Jadi antara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, cuma hadis ni para ulama menyebutkan sebahagiannya adalah dhaif, tapi dia punya maksud dia bagus, iaitu kata Ubadah bin As-Samit, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ada satu doa. Nabi ajarkan kepada kita satu doa, iaitu kata Nabi SAW, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ada 3 benda yang baginda Nabi SAW minta kepada kita sebelum bertemu dengan Ramadan. Ada 3 perkara. Pertama, iaitu Nabi menyebutkan Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah kami kepada Ramadan. Maksudnya, kita doa kepada Allah agar dipanjangkan usia, dipanjangkan umur kita dapat bertemu Ramadan. Dan bertemu Ramadan tu dalam keadaan kita sihat walafiat. Ramai orang yang bertemu Ramadan tapi dalam keadaan dia tak sihat kan. Bahkan dia bertemu Ramadan tu dalam keadaan dia tak mampu nak menyempurnakan ibadah-ibadah yang dituntut di dalam bulan Ramadan. Kenapa kita diajar untuk berharap bertemu dengan Ramadan? Sebab ada satu peristiwa yang berlaku kepada sahabat baginda Nabi SAW. Dia ada 2 orang. Dua-dua ni masuk Islam dalam tempoh yang sama. Dua-dua ni juga dia jihad yang sama. Cuma bezanya si kawan seorang ni dia meninggal lewat sikit je. Lepas tu bila dia hari akhirat, kawan yang meninggal lewat tu masuk syurga yang lebih tinggi daripada kawan yang awal tu. Lalu dia pun bertanyalah kepada Allah Ta'ala, kenapa ya? Saya ni beriman sama dengan dia, berjihad pun sama dengan dia. Tapi kenapa dia duduk di syurga yang lebih tinggi berbanding dengan saya? Lalu diperlihatkan kepadanya kerana kawan seorang tu sempat bertemu dengan Ramadan. Ada ekstra umur tu dia sempat bertemu Ramadan. Sebab itu Ramadan ni disebut sebagai Ramadan Karim. Allahu Akram. Sebab Ramadan itu Allah Ta'ala limpahkan segala sifat pemurah Allah pada bulan Ramadan. Melakukan sekian amal, ganjaran macam ni. Melakukan sekian kebaikan, ganjarannya macam ni. Amalan siang, macam ni pahalanya. Amalan malam, macam ni
pahalanya. Memang Allah Ta'ala bersifat pemurah di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ekstra lah dalam bulan Ramadan ni, macam-macam kelebihan dan macam-macam ganjaran yang Allah berikan. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, minta pada Allah agar dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan bertemu dengan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Kedua, Nabi kata, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana. Dan sejahterakanlah Ramadan itu untuk kami pula. Sejahterakanlah Ramadan itu adalah untuk kami. Maksudnya apa? Supaya Ramadan yang kita bertemu itu, Ramadan yang menjadi ladang pahala kepada kita. Ramadan yang menambah amal soleh kita. Ramadan yang menjadi macam-macam kebaikan kepada kita di hari akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Sebab dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, Ramadan ni selain ada kebaikan, dia juga ada ancaman. Hadis yang masyhur baginda Nabi SAW sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, Allah memberikan pengampunan penuh daripada dosa-dosa yang terdahulu. Semua Allah berikan pengampunan. Tapi dalam masa yang sama ada doa daripada Jibril. Hadis yang masyhur iaitu Jibril doakan salah satu daripada 3 doa Jibril, iaitu siapa yang bertemu Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa dapat pengampunan daripada Allah, dialah orang yang paling rugi dan paling malang. Dan Nabi sebut amin. Artinya, siapa yang bertemu Ramadan dan dia keluar Ramadan, ada 2 je keadaan. Sama ada dia mendapat pengampunan atau dia mendapat kerugian dan kecelaan daripada Allah Ta'ala. Sudah tentulah kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita semua nak mengharapkan pengampunan dan tidak mengharapkan kecelaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau boleh kita nak bertemu dengan Ramadan, Ramadan yang jadi kebaikan pada kita. Bukan Ramadan yang menjadi musibah, yang mengundang kecelaan Allah kepada kita. Contohlah selalu kita sebutkan, kalau dapat suami yang baik, kita syukurlah Allah pertemukan kita dengan pasangan yang soleh, soleha. Tapi kalau kita jumpa dengan pasangan yang tak soleh dan tak soleha, kita kata apa? Jangan kata kahwin, kalau boleh jumpa pun aku tak nak. Sebab nak tunjukkan, biarlah yang kita bertemu itu mendatangkan manfaat kepada kita. Bukan yang mendatangkan musibah, mudarat kepada kita. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey. Saya nak tanya pada tuan-tuan, kenapa Nabi sebut siapa yang berpuasa dengan iman dan pengharapan, Allah beri pengampunan? Apa yang dimaksudkan dengan imanan wahtisaban? Ni kita tak masuk lagi tafsir dan tadabbur kita ni. Nak cerita sikit Ramadan ni. Nak hidupkan suasana Ramadan ni. Kenapa Nabi kata berpuasa dengan iman dan pengharapan? Apa maksudnya? Berpuasa dengan iman, artinya, kita ni berpuasa dengan niat yang jelas. Puasa ini, amal saleh ini adalah kerana Allah. Tak ada niat-niat yang lain. Macam-macam. Orang macam-macam niat kan. Saya berpuasa Ramadan ni sebab itulah, sebab kesihatan lah, sebab macam ni lah, sebab macam ni. Tidak. Saya berpuasa Ramadan memang clear. Jelas objektif saya adalah kerana Allah Ta'ala. Jadi, start nak Ramadan ni tuan-tuan, perbaiki balik dan betulkan balik niat kita. Luruskan balik niat kita. Saya buat ni imanan. Dengan sepenuh keimanan kepada Allah Ta'ala. Wahtisaban. Dan kita berpuasa itu dengan penuh pengharapan. Apa yang kita harapkan? Puan Syimah, kita harapkan apa? Kenapa Nabi ajar kita puasa tu mengharapkan pengampunan Allah? Okay, betul lah kita banyak dosa. Sebabnya Nabi nak mengajar kita supaya berpuasa itu dengan penuh kesungguhan. Contoh. Bila kita melakukan satu kebaikan yang jarang-jarang kita buat, kita rasa apa? Sebelum ni tak pernah semayang subuh jamaah. Hari ni dapat semayang subuh jamaah. Kita rasa apa? Rasa macam soleh sungguh dah hari ni. Biasa kan? Ataupun hari ni dapat semayang fardu jamaah 5 waktu dekat masjid. Kita rasa, ya Allah, macam hebat sangat dah hari ni.
Mungkin kita tak rasa, tapi lambat laun sikit demi sikit kita akan rasa, saya lebih baik daripada awak. Sebab saya solat ni dekat masjid, awak solat kat rumah. Saya solat awal waktu, awak solat hujung waktu. Dia mesti akan rasa perasaan macam tu. Jadi, kalaulah amal-amal yang sedikit-sedikit tu pun kita rasa macam bagus sangat dah, apatah lagi kalau beribadah dalam bulan Ramadan. Kita tak pernah bangun awal, sekarang bangun awal sebab nak sahur. Sebelum sahur pula sempat lagi 2 rakaat tahajud. Kemudian dah sahur, masuk azan subuh, solat jamaah subuh. Kemudian kuliah subuh. Kemudian tadarrus. Kemudian kita berpuasa sepanjang hari. Kemudian kita buka puasa pula. Ada buat infak sikit, buat sedekah sikit. Malam nanti maghrib jamaah, isyak jamaah, tarawih pula, tadarrus pula. Kita rasa, hari ni macam all out sangat hari ni. Rasa macam best sangat dah. Nabi ajar kepada kita, waktu beramal soleh tu, kamu kena ada rasa wahtisaban. Kamu buat ni dalam keadaan kamu kena sedar kamu ni berdosa. Dan kamu buat amal soleh ni untuk matlamat mengharapkan pengampunan Tuhan. Kita tukar kita punya suasana. Cuba bayangkan seorang suami nak ambil hati seorang isteri. Cara dia nak ambil hati tu tak sama dengan sebelum-sebelum ni. Sebelum dia nak ambil hati isteri dia, masa tak ada apa-apa, ajak pergi makan, boleh je. Masa dia nak ambil hati isteri dia, dia ajak pergi makan, tak sama dengan cara sebelum tu. Kalau tak ada apa-apa, nak ajak pergi makan, mana-mana kedai pun boleh pergi. Kedai sana boleh, kedai sini boleh. Mana-mana kedai pun boleh. Bahkan kalau time order makanan tu pun, awak order je lah, abang makan je apa saja, betul. Kita biasa macam tu. Tapi, bila kita nak ambil hati isteri kita, kita nak ajak pergi makan tu, akan bawa kedai yang paling terbaik. Nak ambil hati kan? Nak pujuk hati tu. Bawa kedai yang paling terbaik. Order pula, order yang makanan yang paling sedap. Kita entertain isteri kita. Kalau tidak, handphone je lah tuan-tuan. Dia handphone, saya pun handphone. Tapi bila kita nak ambil hati, nak minta maaf, kita akan layan dengan sepenuh layanan. Sebab kita ada matlamat. Saya buat ni dengan harapan dia maafkan saya. Jadi, ibadah Ramadan tu diajar kepada kita ada harapan tu supaya kita buat ni dalam keadaan sedar diri. Saya ni sentiasa melakukan dosa dan apa yang saya buat ni mudah-mudahan Allah berikan pengampunan. Automatik, kita beribadah, kita tak rasa overconfident dan kita tak rasa kita baik. Tapi yang kita buat ni adalah untuk mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Yang itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, yang ketiga, last sekali, Nabi kata apa? وَسَلِّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا. Dan wahai Allah, amal-amal kami sepanjang Ramadan ni, kau terimalah, kau makbulkanlah. Kenapa Nabi sebut ni, tuan-tuan? Sebab kebiasaan kita mengharap supaya panjang umur bertemu Ramadan, sebab bukan nak jumpa Ramadan pun, tapi sebab nak takut mati. Saya takut nak mati. Saya nak jumpa dengan Ramadan biar panjang umur. Ada orang nak bertemu Ramadan sebab dia nak jual kurma lah, nak jual baju raya lah. Sebab apa nak tunggu Ramadan? Sebab nak pergi bazar Ramadan lah. Sebab apa nak Ramadan? Sebab saya nak makan hotel, nak kurus, macam-macam matlamat. Ingat tak masa musim PKP dulu, bila pemerintah kata, tahun ni tak ada bazar Ramadan, berapa ramai orang kecewa. Tak rasa best lah Ramadan, kita kena jujur diri kita. Saya ni, sambut Ramadan rasa seronok sebab bazar ke sebab ibadah? Sedangkan ibadah tak terhalang pun, kita boleh buat nafsi-nafsi. Bahkan saya rasa, itulah Ramadan yang paling original. Tak ada baju raya, tak ada kuih raya, tak ada orang datang bertandang. Memang 100% untuk beribadah. Tapi kita rasa tak best. Sebab kita ni, rasa Ramadan tu seronok sebab suasana, bukan sebab ibadah. Jadi, sebab itu Nabi SAW sebutkan kepada kita, fokus Ramadan ni adalah ibadah dan mengharapkan Allah Ta'ala terima sepanjang amal dalam bulan Ramadan ni, semoga Allah Ta'ala makbulkan. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus salih. Tuan-tuan tahu, disebutkan dalam kitab-kitab, para ulama dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah berdoa pada Allah dah, supaya Allah panjangkan umur mereka, berikan mereka kesihatan, sampai mereka sempat bertemu Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Selepas Ramadan, 6 bulan berikutnya, mereka berdoa lagi kepada Allah supaya Allah terima
semua amal-amal yang mereka telah lakukan pada bulan Ramadan. Nampak? 6 bulan sebelum Ramadan dah doa dah. 6 bulan selepas Ramadan pun dah berdoa dah. Supaya Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Sebab mindset mereka ni, Ramadan ni adalah sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Okey, tuan-tuan bayangkan. Kita buat satu perbandingan lah. Sejujurnya lah, kalau kita nak buat kenduri kahwin, preparation tu berapa lama? Puan Syimah? Ha? Sekurang-kurangnya 2-3 bulan. Ni zuhud lah, 2-3 bulan. Ada orang preparation kenduri kahwin sehari tu berapa? 6 bulan ada kan? Setahun pun ada kan? Nak kena booking, itulah, inilah. 6 bulan. Kalau orang kata, saya nak kahwin ni bulan depan ni. Baju apa tak ada, orang kata, tak payah kahwin lah, tak sempat. Macam mana pula dengan Ramadan kita? 14 hari lagi ni. Prepare tak? Tak prepare apa-apa. Nanti masuk Ramadan, puasa je lah. Macam mana tuan-tuan? Yang berkahwin sehari tu, majlis sahaja sehari tu pun kita preparation sampai berbulan-bulan, bahkan cecah hampir setahun. Ini kan pula adalah hari yang istimewa yang akan menjadi bekal kepada kita di hari akhirat. Patutnya lebih-lebih lagi lah kita kena usahakan. Baik. Jadi saya cerita ni tuan-tuan adalah untuk menambah-nambahkan lagi suasana Ramadan ni supaya kita ada rasa kita akan bertemu dengan tetamu yang istimewa dan kita masih lagi dalam mood untuk beramal soleh. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, bila tiba bulan Syakban, suasana Syakban ni adalah suasana seperti 20 hari Ramadan. Kita makan dah tak banyak dah. Kita beribadah dah mula rasa seronok dah. Kita beramal soleh dah mula rasa sedap dah. Ini yang kita kena rasa pada bulan Syakban. Sebab masuk satu Ramadan nanti bukan bulan mula nak berlatih-latih. Tak. Dia adalah bulan kita menikmati semua amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan Rejab dan juga pada bulan Syakban. Bahkan para ulama menyebutkan Rejab dan Syakban ni adalah bulan tazkiyatun nafs. Bulan kita menyucikan jiwa kita. Kenapa bulan menyucikan jiwa? Sebab kita nak melayakkan diri kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Penyucian tu 2 bulan sekurang-kurangnya. Tapi tidak adalah istilah terlambat. Selagi ada waktu ni, selagi itulah kita berusaha insya-Allah. Okey. Baik, selesai tuan-tuan. Sekarang kita sambung ayat yang ke-30. Baik, pada ayat yang ke-30 daripada surah An-Najm. Surah yang ke-53, ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Kata Allah Taala, demikian itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Demikianlah itulah tujuan ataupun matlamat mereka. Baik, ayat ni bincang tentang apa tuan-tuan? Baik, ayat ni bincang tentang apa? Ayat ni bincang berkaitan tentang manusia yang tidak beriman pada hari kiamat. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-27 tu, Allah Ta'ala sebut, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah." Okey, sesungguhnya orang-orang yang tak beriman pada hari kiamat. Apa punca mereka tak beriman pada hari kiamat? Jawapan dia ayat 29 tu. Sebab al-hayatud dunya. Kenapa manusia tak nak beriman pada hari kiamat? Sebab ada kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah yang menjadi punca manusia tak nak beriman pada hari kiamat. Takut nak bertemu dengan hari kiamat. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Kalau kita ambil satu contoh, ini bola sepak. Yang ini bola pimpong. Satu bola besar, satu bola kecil. Bola sepak ni duduk depan mata kita. Bola pimpong ni duduk betul-betul depan mata kita. Mana yang lebih besar? Ni bola sepak ni. Bola sepak, yang ni bola pimpong. Betul-betul depan mata kita. Mana yang lebih besar? Bola pimpong ke bola sepak? Hakikatnya yang kita nampak bola sepak tu besar. Yang bola pimpong tu kecil. Tapi bila bola pimpong tu betul-betul depan mata, bola sepak ke bola pimpong yang kita nampak? Bola pimpong. Bola sepak tak nampak dah. Sebab bola pimpong tu kita dah dekatkan di mata kita. Sedangkan hakikatnya, pimpong tu lagi kecil daripada bola sepak. Tapi bila kita dekatkan dia, kita nampak yang kecil tu besar, yang besar tu kita tak nampak. Sebab itu Allah sebut, kenapa kamu tak beriman pada hari kiamat dan tak nampak hari kiamat? Sebab kehidupan dunia tu jadi penghalang kamu.
Puncanya adalah pada kehidupan dunia kamu. Puncanya itu adalah pada kehidupan dunia kamu. Okey, kita buat satu contoh tuan-tuan. Ni kita ambil contoh dalam Quran. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Fajr. Tengok surah Al-Fajr, surah yang ke, sekejap saya semak sekejap Surah Al-Fajr, surah 89. Surah 89, tuan-tuan terus pergi ke ayat yang ke-17. Surah 89 ayat 17. Ayat ni kita hafal tuan-tuan, kita baca. Surah 89 ayat 17. Cuba tuan-tuan. Surah ni kita dah bincang dah, rasanya 3 tahun lepas dah masa kita tengah baca tafsir surah Juz'u Amma. Apa yang saya nak bentang kepada tuan-tuan ni, sekarang kita nak cerita pada ayat 30. Allah Ta'ala bincang, kenapa manusia tak beriman pada hari kiamat? Sebab kehidupan dunia pada ayat 29 tu. Sekarang kita ambil contoh. Saya sebutkan tadi, ada bola sepak, ada bola pimpong. Bola sepak lagi besar daripada bola pimpong. Tapi, orang tak nampak bola sepak tu besar, kalau dia letak bola pimpong tu betul-betul depan mata dia. Macam itulah dengan hari akhirat, dengan dunia. Akhirat lebih besar daripada dunia. Tapi kalau dunia tu betul-betul depan mata dia, dia tak nampak akhirat dah. Bahkan dia nampak dunia tu lebih besar lagi. Okey, itu perumpamaan. Contoh pada ayat ni. Allah Ta'ala sebut ayat 17. Surah Al-Fajr. Kata Allah Ta'ala, La tukrimunal yatim. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah sebut ada 4 dosa. Pertama, dia tak menghormati anak yatim, tak muliakan anak yatim. Kedua, dia tak memberi makan kepada fakir miskin. Ketiga, dia makan harta pusaka secara batil. Keempat, dia cinta harta dunia melampau-lampau. Apa persamaan 4 benda ni tuan-tuan? Persamaan dia adalah dunia ataupun harta dunia. 4 persamaan tu harta dunia. Okey? Dia tak memuliakan anak yatim. Kenapa tak muliakan anak yatim? Sebab anak yatim tu tak ada return on investment untuk saya. Saya bagi dia, saya tak dapat apa-apa. Okey. Kemudian dia tak memberi makan pada fakir miskin. Dia belanja pada fakir miskin, dia tak dapat apa-apa. Kemudian dia makan harta pusaka secara batil. Kemudian dia cinta harta melampau-lampau. Okey. 4 ni persamaan dia adalah berkaitan harta dunia. Tuan-tuan tengok ayat lepas tu Allah cerita tentang kiamat. Tengok ayat lepas tu Allah cerita tentang kiamat. Dan Allah sebut pada ayat yang ke-25-26. Bila Allah cerita kiamat tu sebab Allah nak bagi tahu penawar kepada penyakit cinta dunia ni, cinta harta dunia ni, hubbud dunia ni ataupun wahan ni, cinta dunia takut mati ni, penawar dia tak lain dan tak bukan adalah azab. Itu penawar dia. Sebab itu Allah kata apa pada ayat 25? Fa yauma idzin, pada hari kiamat nanti kamu kena ingat, la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada azab Tuhan kamu. Wala yusiku wathaqahu ahad, dan tidak ada belenggu yang lebih dahsyat melainkan belenggu Tuhan kamu. Allah cerita azab ni sebab Allah nak bagi tahu azab adalah penawar kepada penyakit cinta dunia. Okey. Baik, macam mana kita nak buat contoh tuan-tuan? Macam ni. Tuan-tuan bayangkan, ada satu kelas ni cikgu masuk. Dia bawa 2 kotak besar. Dia bawa 2 kotak besar. Cikgu pun tanya pada murid-murid. Satu kotak ni semua buku-buku yang berkualiti. Semua buku yang saya import daripada luar negara. Semuanya hardcover. Semua bukunya tebal-tebal. Ni buku dia, kotak yang ni. Yang buku ni, ni semuanya buku-buku yang nipis-nipis. Tak ada kualiti. Bukunya. Tuan-tuan rasa nak pilih yang mana tuan-tuan? Buku yang berkualiti, yang tebal, yang cantik ke? Ataupun buku yang nipis, yang tak ada kualiti? Mana tuan-tuan pilih? Puan Syima pilih yang mana Puan Syima? Yang ada kualiti kan? Okey, saya bagi bandingkan tuan-tuan. Ni sebelum saya bagi dia punya ni jawapan dia. Kalaulah dalam hidup ni, kita boleh pilih ujian kita. Semua benda dalam hidup ni ujian. Yang kita suka pun ujian, yang kita tak suka pun ujian.
Yang miskin pun ujian, yang kaya pun ujian. Andai katalah kita boleh pilih ujian kita. Tuan-tuan nak pilih ujian yang mana satu? Nak ujian kekayaan ke nak ujian kemiskinan? Kalau boleh pilih lah. Dua-dua tahu, kita tahu ni ujian ni. Kaya ujian, miskin ujian. Tapi kalau boleh pilih, pilih yang mana? Nak kaya ke nak miskin? Alang-alang kaya lah kan. Miskin susah. Tapi better kaya lah. Itulah yang saya sebutkan tadi. Kalau ada murid, cikgu masuk kelas, dia kata, ni buku yang berkualiti, ni buku tak berkualiti. Kamu pilih mana satu? Semua orang akan berebut buku yang mahal, yang berkualiti, yang daripada luar negara berbanding buku yang nipis ni. Tapi bila kita semua dah dapat buku-buku tu, cikgu pun kata, esok kita ada ujian. Dan ujian tu berdasarkan buku yang kamu ambil. Yang buku tebal, ujian dia banyak lah. Yang buku nipis, ujian dia yang sedikit tu. Mana yang lebih beruntung? Yang ambil buku tebal ke yang buku nipis? Sudah tentu kita kata yang beruntung adalah buku nipis. Sebab itu Allah sebut tentang azab di hari akhirat ni adalah penawal kepada kehidupan dunia ni supaya manusia sedar. Yang kamu rasa seronok dengan dunia ni sebab kamu tak tahu apa yang berlaku di hari akhirat. Tapi kalau kamu tahu apa yang ada di hari akhirat, kamu tak akan nampak dunia ni adalah satu benda yang menyeronokkan. Bahkan kamu rasa beban. Cuba pelajar-pelajar tu dah tahu dah. Kalau saya ambil buku ni, itulah yang esok saya exam. Semua orang berebut buku nipis. Orang tak ambil buku tebal. Betul? Macam itulah Allah Ta'ala nak bayangkan. Jadi, Allah Ta'ala sebut pada ayat surah yang kita bincang ni, Al-Fajr tadi tu, penawar kepada penyakit dunia adalah azab hari akhirat. Dan surah An-Najm yang kita bincang ni, kenapa manusia tak beriman pada hari kiamat? Kerana dia adalah daripada penyakit cintakan dunia. Manusia berpaling pada hari kiamat adalah kerana kehidupan dunia. Okay? Jelas tuan-tuan? Alright. Jadinya, kita sendiri yang boleh identify kita ni yang mana satu. Cenderung kepada dunia ataupun cenderung kepada hari akhirat. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat yang ke-30 tadi tu Allah kata zalika mablughuhum minal ilm. Manusia ni sebab dengan ilmu pengetahuan dia hanya nampak dia hanya nampak dunia je. Dia hanya nampak dunia sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ada satu doa. Iaitu kata Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini adalah kemuncak cita-citaku dan jangan jadikanlah dunia ini sebagai tujuan akhir ilmuku. Jangan jadikan. Ini antara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin dia ajar apa? Kalau cerita masa depan tu bukan dunia tapi hari akhirat. Selalu kalau kita cerita dengan anak-anak kita, Along belajar sungguh-sungguh, nanti dah besar nanti dapat kerja bagus, nanti hidupnya bagus, gajinya bagus, hidup senang. Tak, kita tukar dah. Panjangkan lagi masa depan dia. Kalau awak belajar sungguh-sungguh ni, masa depan kamu di hari akhirat tu lebih baik lagi. Anak-anak akan fikir lebih jauh lagi. Sebab kita bukan untuk hidup dunia. Kita nak hidup sampai hari akhirat. Kadang-kadang, satu masa tuan-tuan, anak-anak akan compare di antara dua perkara. Kalau saya buat macam ni, ambil jawatan ni, kerja ni, ya, hidup saya lebih bagus. Kalau saya tak ambil, hidup saya tak bagus. Tapi kalau dibandingkan, saya ambil kerja ni, hidup saya bagus. Tapi kehidupan akhirat saya tak bagus. Dia akan lepaskan. Biar dia rasa tak bagus, tapi kehidupan akhirat lebih bagus. Contoh dia ambil satu jawatan ni, tapi dia terpaksa berjauhan dengan keluarga dia. Lebih-lebih lagi ibu bapa dia. Terpaksa. Sedangkan ibu bapanya tak ada orang nak tengok dah. Mana saya nak pilih? Dia akan timbang tara. Yang mana menguntungkan dunia dia ataupun akhirat dia. Kalau dia rasa untungkan dunia dia, dia nampak matlamat masa depan dia dunia. Dunialah dia pilih. Kalau dia fikir akhirat dia, tak apalah. Saya tak ambil yang ini walaupun nampak keuntungan besar, tapi saya lebih menguntungkan masa depan akhirat saya. Sebab saya ada ibu yang lebih memerlukan saya, lebih daripada dunia yang memerlukan saya. Tak apa, saya lepaskan. Itu kadang-kadang kita kena panjang-panjangkan masa depan kita bukan sekadar dunia, tapi sampai ke hari akhirat. Yang itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini antara contoh lah. Saya sebut ni adalah contoh. Okay?
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau masa depan kita nampak akhirat, banyak benda kita boleh perbaiki. Banyak benda kita boleh selesaikan. Nampak ambil rasuah lebih menguntungkan? Tak untung kalau untuk banding dengan kehidupan akhirat. Tak untung. Bahkan merugikan saya, menyusahkan saya. Tinggal akhirnya. Jadi sebab itu fikir-fikirkan. Kita nak masa depan dunia sahaja ataupun masa depan akhirat. Yang itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Jangan kita meletakkan tujuan akhirat kita, tujuan akhir kita adalah pada dunia kita. Lalu Allah Ta'ala sebut, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Baik, kenapa ayat ni Allah sebut? Sebab saya ulang lagi sekali. Surah An-Najm ni Nabi baca sewaktu bulan Ramadan, waktu Nabi berada di kota Mekah. Dan first time bagi orang Mekah mendengar bacaan secara langsung daripada Nabi. Bila mereka dengar ayat ni, mereka boleh bandingkan. Kita lebih mengejar keuntungan dunia kita ni daripada keuntungan akhirat. Sebab ramai sahabat-sahabat Nabi melepaskan harta dia. Kerana apa? Lebih memilih hidayah Allah daripada kehidupan senang di dunia. Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, banyak melakukan macam tu. Dan dia adalah peringatan kepada orang-orang Quraisy. Mereka tahu hidayah Allah sebab mereka bersyariat agama Ibrahim. Tahu. Tapi sebab dia takut nak melepaskan kekayaan dia, takut nak lepaskan kekayaan, dia sanggup, tak apalah. Saya pejamkan mata, saya tak nak hidayah Allah, saya nak lebih keuntungan dunia. Jadi ayat ni adalah sebagai ingatan kepada mereka. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, ada seorang lelaki, ayah kepada Khalid Al-Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah. Dia tanya pada Abu Jahal, apa pandangan kamu kepada Muhammad? Kamu rasa Muhammad ni benar ke tidak? Para ulama kita menyebutkan, Abu Jahal sendiri sebut, apa yang disebutkan oleh Muhammad benar, tak ada dusta. Siapa kata Muhammad pembohong, dia pembohong. Ini ucapan Abu Jahal. Memang dia mengakui baginda Nabi ni adalah orang yang benar. Ni Abu Jahal sebut, pemimpin Quraisy. Lalu kata Al-Walid bin Mughirah, kalau macam tu, kenapa tak beriman dengan dakwah Muhammad? Kata dia, aku bukan tak nak beriman, tapi sebab wanita-wanita Mekah dah kata pada aku, satu masa nanti Abu Jahal, Abu Hakam, kamu akan jadi pengikut Muhammad satu masa nanti. Kata Abu Jahal, aku pastikan diri aku sekali-kali tidak akan jadi pengikut Muhammad. Takabur tuan-tuan, takabur. Dia rasa dia lebih baik daripada baginda Nabi SAW dan dia sendiri berniat, sekali-kali aku takkan jadi pengikut Muhammad walaupun Muhammad berada di pihak yang dan ini berlaku juga pada Abu Lahab kan. Sampai Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa Allah Taala sebut macam tu? Harta dia, zuriat dia tak jadi manfaat kepada Abu Lahab. Sebab Abu Lahab yang tolak dakwah Nabi, dalam hati dia yang paling dalam tu dia kata apa? Kalau benar Muhammad cakap benda betul, aku akan tebus kesalahan aku dengan Tuhan Muhammad dengan hartaku dan zuriat aku. Allah mention awal dah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta engkau, zuriat engkau, satu pun tak jadi faedah di hari akhirat. Okay. Alright. Jadi, mereka semua dalam keadaan sedar. Tapi, mereka yang menimbang nak keuntungan dunia ataupun keuntungan keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat ini. Kenapa berpaling? Sebab dunia. Kenapa dia nak dunia? Sebab dia hanya letak matlamat dia dunia je. Bukan untuk hari akhirat. Yang itu benda yang menjadi pengajaran kepada kita. Apa yang kita buat, apa yang kita putuskan dalam hidup ni, fikir jauh lagi. Saya bukan hidup dunia sahaja, tapi saya hidup untuk hari akhirat. Lalu Allah Ta'ala sebut, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tahu biman dhalla an sabili, siapa yang sesat daripada jalannya. Dan dialah yang maha tahu sesiapa yang mendapat petunjuk daripadanya. Okey. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Ayat ni, bila Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, tuan-tuan tengok ayat 29 tu, baru tuan-tuan akan faham. Bila Allah kata apa? Fa'arid an man tawalla. Kata Allah Ta'ala, berpalinglah wahai Muhammad, siapa yang berpaling? Maksudnya Muhammad tinggalkanlah. Kamu tinggalkan siapa yang berpaling. An zikrina, daripada peringatan kau. Kau tinggalkan je.
Okey, berpaling dekat sini tuan-tuan. Fa'rid ni. Okey, tuan-tuan boleh ikuti ke? Boleh? Boleh Okey, ayat 29 tu ulang lagi sekali tuan-tuan. Allah pesan pada Nabi, kamu dah dakwah Muhammad. Tapi kalau mereka tak nak, mereka tetap berpaling, fa'rid kata Allah. Fa'rid, iaitu kamu paling daripada mereka. Kenapa Allah sebut macam ni? Adakah tinggalkan mereka? Bukan. Jangan beri perhatian kepada mereka sehingga merugikan orang yang nak ikut kamu. Kita duduk dalam satu kelas tuan-tuan. Dalam kelas ada 40 orang. Mungkin 5 orang tak nak dengar cakap kita. Masing-masing dengan telefon ke, masing-masing tidur ke. Kita fokus dengan dia, stres kita. Stres. Yang 5 orang yang minoriti dalam kelas yang tak nak dengar tu, kita bagi tumpuan pada dia, sakit hati kita. Sedangkan ada 35 orang lagi yang nak belajar. Jadi, beri tumpuan yang pada 35 orang tu. Yang 5 orang tak nak belajar tu tak apa. Jangan sampai terganggu perjalanan dakwah kamu. Itu maksud Allah Ta'ala tu. Jadi, pada ayat ni, Allah Ta'ala sebut, dalam kerja dakwah kamu, wahai Muhammad, Allah tahu siapa yang Allah sesatkan dan Allah tahu siapa yang Allah beri petunjuk. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang tersirat di balik ayat ni, supaya siapa yang buat kerja agama, bila dia dakwah, ada orang tolak, ada orang terima. Bukan kerja pendakwah. Yang tolak ni semua sesat. Yang terima ni semua beriman. Itu bukan kerja kamu, itu kerja Allah. Itu yang tersirat. Boleh faham tuan-tuan? Okay. Allah Ta'ala sebut ayat ni, dia tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat hidayah. Yang tersiratnya, ni kerja agama ni, tengah buat kerja dakwah ni. Kita dakwah-dakwah, orang tak nak beriman. Apa dalam hati kita? Orang macam ni memang sesat lah. Degil, saya dah cakap macam tak nak terima. Degil dia ni. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Sebab itu Allah sebut ayat ni. Wa a'lamu, dia yang paling tahu sebenarnya. Bukan kamu. Kita tak tahu ending dia macam mana. Kita tak tahu hidayah Allah tu macam mana. Kita tak tahu apa-apa tuan-tuan. Kita hanya buat kerja yang Allah perintahkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut. Daripada ayat zalika mablughuhum minal ilm, tiba-tiba Allah lompat. Mereka letakkan matlamat akhir dia dalam pengetahuan dia, dunia je. Tiba-tiba Allah cerita. Allah lah tahu siapa yang dia sesat, siapa yang sesat dan Allah tahu siapa dapat petunjuk. Tiba-tiba tuan-tuan. Itu adalah untuk memberi kesedaran pada pendakwah dalam masa kamu cuci hati orang, tazkiyatun nafs orang lain, kamu cuci hati kamu. Ini benda yang saya tak boleh nafikan tuan-tuan. Kita yang bercakap, kadang-kadang kita mengalami benda ni. Kita cakap orang tak boleh terima kan. Kita akan judge orang tu. Automatik. Kita akan judge. Oh, kita dah cakap macam, susah betul nak terima. Dia ni memang tak nak terima. Degil dia ni. Itu bukan kerja kita sebenarnya. Okay? Kita kena bersihkan hati kita. Jangan ada perasaan seperti itu. Melihatlah. Ini adalah Allah yang maha mengetahui. Semua orang ada potensi. Bila kita betul sudut pandang macam ni tuan-tuan. Kita dakwah, dia tolak. Kita dakwah, orang ni terima. Dan kita sentiasa melihat Allah yang tahu siapa yang Allah sesat dan Allah tahu siapa yang Allah beri hidayah. Automatik tuan-tuan, kita akan tengok semua orang sama. Dan kita akan layan semua orang sama. Kita tak akan banding-bandingkan dan kita tak akan double standard. Barulah kita boleh menjadi orang yang memberi petunjuk kepada orang lain dengan cara yang paling terbaik. Sebab apa? Kita tak akan double standard. Dia tolak pun tak apalah. Allah tahu dia ni dapat hidayah ataupun tidak. Itu bukan kerja saya. Kalau dia tanya lagi, dia argue lagi, kita cakap lagi, teruskan lagi. Dakwah kita kepada mereka. Tak henti-henti. Sebab itu Nabi tak putus asa. Pernah ke bila Abu Jahal tolak dakwah Nabi? Pernah ke kita tengok bila pakcik Nabi Abu Talib tolak dakwah Nabi? Sampai ke hujung tu Nabi tetap dakwah kepada mereka. Tetap lagi. Sebab Nabi ni sangat optimis. Allah yang tahu siapa beri hidayah, siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang Allah sesatkan. Dia yang maha mengetahui. Okay? Jadi, itu yang dimaksudkan pada ayat yang ke-30. Jelas tuan-tuan? Boleh? Alright. Dalam masa yang sama, pada ayat yang 30 itu menunjukkan kepada kita, Allah ni sekali-kali tidak menganiaya, tidak menzalimi hamba-Nya. Okay? Allah ni dia tidak menzalimi hamba-Nya. Dia tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat hidayah. Okay? Siapa yang berusaha nak ke hidayah, dapat hidayah. Siapa yang berusaha
untuk meninggalkan hidayah Allah, dia dapat kesesatan. Allah tak menzalimi hamba-Nya. Ada satu kisah dalam hadis Nabi. Bila Nabi cerita, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah takdirkan seorang ni ke neraka ataupun ke syurga. Hadis ni panjang lah, saya pernah sebut hadis ni. Lalu sahabat Nabi pun tanya, kalau Allah dah confirmkan destinasi kita syurga atau neraka, so buat apa saya nak beramal? Buat apa saya nak beramal? Lalu apa kata Nabi SAW? Kerja kamu bukan tanya destinasi kamu tu. Kerja kamu adalah kamu melakukan amal yang paling hampir dan yang paling tepat dengan apa yang Allah perintahkan. Itu kerja kamu. Okay? Sebab Allah sekali-kali tidak akan menganiaya dan menzalimi hamba-Nya. Okay? Allah kata dah, dia tahu siapa yang ke syurga, siapa ke neraka. Habis buat apa saya beramal? Bukan itu soalnya. Soalnya adalah kamu beramal dengan amalan yang paling hampir dan yang paling tepat dengan apa yang Allah perintah. Kamu akan masuk ke syurga Allah. Dekat dengan hidayah Allah, kamu dapat hidayah Allah. Itu maksud baginda Nabi SAW. Okey, baik. Kita beralih ayat, tuan-tuan. Tengok ayat 31. Okey, pada ayat 31, Allah Ta'ala sebut, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan perkataan walillah. Okey, walillah. Okey, perkataan walillah ni, tuan-tuan. Okey, perkataan walillah ni dia disebut sebagai takdim ma haqqahu takhir. Iaitu mendahulukan sesuatu yang sepatutnya duduk di belakang. Ayat yang sepatutnya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Sepatutnya ayat macam tu. Perkataan lillah tu duduk dekat belakang. Tapi Allah mendepankan dia. Sebab tu disebut takdim. Takdim ma haqqahu takhir. Iaitu mendahulukan apa yang sepatutnya yang duduk dekat belakang tapi didahulukan. Dan dia ada fungsi dia. Apa fungsi? Kenapa perkataan yang duduk belakang didepankan? Ini adalah menunjukkan kepada pengkhususan. Okey, ini adalah menunjukkan kepada pengkhususan. Okey. Pengkhususan macam mana, tuan-tuan? Okey, kita contohlah. Bila Allah kata ma fis samawati wa ma fil ard. Okay, sepatutnya lillah tu kat belakang kat sini. Tapi sekarang ni lillah ni Allah pindahkan duduk dekat sini. Walillah. Okey. Kenapa? Sebab di sini adalah untuk memberi isyarat pengkhususan. Ayat sepatutnya jumlah mufidah dia, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, lillah, milik Allah. Tapi Allah dahulukan letak kat depan ni sebab Allah nak tunjukkan pengkhususan. Pengkhususan ni apa? Maksudnya, tidak ada sesiapa pun pemilik mutlak. Tak ada sesiapa pun. Melainkan hanya Allah sahaja. Contoh kita baca dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memperhamba diri, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita dahulukan dengan perkataan iyyaka, hanya kepada Engkau. Itu menunjukkan hanya khusus untuk Allah saya perhambakan diri, hanya khusus untuk Allah untuk saya meminta pertolongan. Tak boleh pada orang lain. Tidak boleh pada sesiapa pun. Khusus untuk Allah Ta'ala saja. Jadi pemilikan untuk alam ni tidak ada sesiapa pun pemilik melainkan Allah. Itu sebab Allah Ta'ala meletakkan dia di hadapan. Untuk menunjukkan pemilik mutlak. Pemilikan secara mutlak adalah hak Allah. Okey. Baik. Tuan-tuan nak faham ayat ni, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Tengok ayat 155. Ayat ni selalu kita baca. Bahkan tuan-tuan pun tahu sebenarnya.
Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155. Surah 2 ayat 155. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan wala nabluwannakum, kata Allah. Wala nabluwannakum. Sesungguhnya kami menguji kamu semua wahai manusia. Wala nabluwannakum. La nabluwannakum itu adalah merujuk kepada perkataan ibtila. La nabluwan tu maksudnya ibtila. Ibtila dalam bahasa Arab artinya adalah ujian. Ujian. Okay? Dalam bahasa Arab ujian ni ibtila boleh, imtihan pun boleh. Imtihan boleh, ibtila pun boleh. Tapi selalu Allah sebut ibtila. Hidup ni Allah kata ibtila. Kenapa? Sebab penggunaan ibtila ni ujian yang kita tak perasan. Kalau imtihan, ujian yang kita tahu. Contoh dia ada perkataan imtihan dan dia ada perkataan ibtila. Okay. Kalau imtihan ni selalu orang terjemah terus kepada peperiksaan. Dia ujian, tapi kita panggil peperiksaan. Peperiksaan tu kita masuk, kita tahu dan sedar kita sedang diuji. Kita tahu kita nak diperiksa. Khususlah benda tu dah dikhususkan. Tapi kalau ibtila ni iaitu benda yang kita nak diuji kita tak sedar. Sebab itu saya sebutkan tadi, ujian dalam hidup ni yang kita suka pun ujian, yang kita benci pun ujian. Sebab kita tak sedar. Dekat mana satu ujian sebenarnya? Kekayaan ujian, kemiskinan pun ujian. Sebab Allah gunakan perkataan ibtila. Wala nabluwannakum. Kami uji kamu. Maksudnya hidup ni memang ujian. Kita tak tahu mana satu ujian. Ada orang ingat miskin ujian. Tak, kaya tu ujian. Ada orang ingat susah tu ujian. Tak, senang pun ujian. Itu maksud dia. Lalu Allah kata apa? Kami menguji kamu bisyai'in. Dengan sesuatu. Minal khawf. Dengan perasaan takut. Walju' dan kami uji kamu dengan perasaan lapar. Wa naqsim minal amwal dan kami juga uji kamu daripada sedikitnya harta. Wal anfus dan sedikitnya nyawa. Wa thamarat dan dengan sedikitnya tanaman. Ini ujian yang kita sebenarnya tak perasan pun. Kita diuji dengan ketakutan. Ada masa kita rasa takut sungguh. Ujian tu Allah Ta'ala berikan. Kita takut sungguh. Serba-serbi dalam keadaan ketakutan. Kemudian Allah uji kita dengan kelaparan, kesempitan rezeki mungkin. Kemudian Allah uji kita dengan tak ada harta. Allah uji kita dengan kematian. Kita rasa tengah happy ni, tiba-tiba Allah ambil anak kita. Bukan Allah matikan anak kita. Kadang-kadang anak tu keluar. Kita rasa, ni harta saya. Kenapa dia keluar? Sebenarnya kita lupa yang kekal Allah. Dia bukan milik saya. Itu sebenarnya ujian untuk kita. Yang itulah yang kita nak bincang pada ayat yang ke-31 ni. Walillah. Allah ni pemilik mutlak. Allah ni pemilik mutlak. Apa? Sebab kita dalam hidup ni kita rasa semua benda kita. Ni rumah saya. Ni kereta saya. Ini anak-anak saya. Ini harta saya. Bila dia ambil tu kita rasa, kenapa dia ambil? Silap. Silap. Kita kena sedar. Yang dia ambil tu bukan milik saya. Itu bukan milik saya. Harta tu bukan milik saya. Rumah tu bukan milik saya. Kenderaan tu bukan milik saya. Anak-anak tu bukan milik saya. Bukan. Dia milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila yang dia nak. Boleh jadi Allah ambil nyawanya. Boleh jadi Allah Ta'ala takdirkan dia pindah dan sebagainya. Macam-macam keadaan. Okay? Bila kita faham benda ni tuan-tuan, kita akan jadi lebih tenang. Okay? Hati jadi lebih tenang. Hati jadi lebih tenteram. Okay. Baik. Sebab dia balance tuan-tuan dengan ayat sebelum tadi tu. Yang kita bincang sebelum ni. Okay. Ayat ni untuk kita sentiasa rasa apa? Okey. Tuan-tuan tengok perkataan patah balik tuan-tuan. Yang kita bincang tadi saya aja bagi datangkan contoh. Dunia ni bukan milik kita. Pemilikan mutlak milik Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak. Allah boleh putus apa yang dia nak. Tak ada orang boleh argue. Ayat 31 ni bila Allah kata apa? Allah lah pemilik mutlak
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Secara zahir ayat ni, secara literal, yang tersurat, kita faham. Apa yang ada dekat langit milik Allah, apa yang ada dekat bumi milik Allah. Yang tersirat pada ayat ini nak tunjukkan kepada kita semua ketetapan, semua kehendak dia. Semua ketetapan, semua kehendak dia. Kalau kita seorang pendakwah, kita dah buat macam-macam kerja dakwah, orang tak nak juga. Kita jadi tenang. Semua ni milik dia. Bukan kerja kita. Kita dah jalankan tugas, orang terima, tak terima tak apa dah. Faham tak? Hati jadi lebih tenang. Okey, hati jadi lebih tenang, lebih tenteram. Sebab kita tahu semua yang diuruskan, yang diaturkan itu milik Allah Taala. Okey, perkataan walillah ni tuan-tuan boleh buat terjemahan, dia ada 3 terjemahan. Walillah ni Allah lah yang menciptakan. Walillah ni juga Allah lah yang mengaturkan. Walillah juga adalah Allah lah yang Allah lah yang sebagai pemilik mutlak. Walillah ni. Dia yang cipta, dia yang atur, dia yang miliki. Dia cipta, dia atur dan dia yang miliki. Apa yang ada dekat langit dan apa yang ada dekat bumi. Okay, kadang-kadang kita kenalan-kenalan kita kan. Anak-anak kecil lagi. Tiba-tiba takdir Allah meninggal. Suami meninggal, kadang-kadang isteri meninggal. Kita nak kata apa tuan-tuan? Sebab kita kena tahu itu adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Bila kita bandingkan kita, cuba kita bayangkan kita diuji duduk tempat tu, kita rasa ya Allah. Memang kita akan terduduk tuan-tuan. Memang terduduk. Kalau saya sendirilah, tengok kawan-kawan yang dah pergi awal ni, saya rasa macam, kalaulah saya kena macam mana. Tapi kita tak ada apa, tak boleh nak buat apa-apa. Sebab itulah yang Allah nak bagi tahu pada kita, dia pemilik mutlak. Dia pemilik mutlak. Kita tak boleh apa-apa pun. Tak boleh apa-apa. Kalau kita akui benda ni, berimanlah pada Allah. Berimanlah kita kepada Allah Ta'ala. Sebab ayat ni cerita tentang apa tuan-tuan? Dakwah, dan sebelum tu cerita tentang orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak beriman pada hari akhirat, tak percaya pada Tuhan. Kalau kamu boleh uruskan, atur alam kamu, kehidupan kamu, silakan. Tapi sekarang ni kamu tak boleh atur. Itu bererti hidup dunia ni adalah ada pemiliknya dan ada pengaturnya. Boleh? Okey tuan-tuan, jelas Alright. Okey, kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Okey, perkataan liyajziya tu, huruf lam tu namanya lam al-akibah. Okey, maksudnya lam yang memberi akibat. Lam yang memberi maksud akibat. Allah lah Tuhan yang akan memberi akibat atas perbuatan kamu. Sama ada memberi balasan syurga ataupun memberi balasan neraka. Ingat ayat ni dia duduk dalam subtopik cerita orang yang tak beriman pada hari kiamat. Ingat tak ayat kita bincang awal tadi, ayat 27 tu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kita orang yang tak beriman pada hari kiamat. Dalam masa sama cerita tentang orang yang kena dakwah pada orang yang tak beriman ni. Jadi Allah Ta'ala ingatkan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Kalau kamu tak beriman pada hari kiamat, kamu kena sedar satu perkara. Semua yang ada pada alam ni, semua milik Allah. Kenapa kamu kena percaya ni milik Allah? Cuba kamu atur hidup ni mengikut kehendak kamu. Cuba. Kamu tak akan mampu. Kalau kamu tak boleh buat, artinya mesti ada Tuhan yang maha mengatur. Mesti ada Tuhan yang maha mengatur. Kalau kamu boleh atur hidup kamu, maksudnya tak ada Tuhan lah. Tapi kamu tak boleh buat keputusan yang kamu nak. Saya berharap macam ni, tapi tak jadi macam ni. Jadi macam ni. Maksudnya, kita tak boleh atur hidup kita. Melainkan ada Tuhan yang maha pengatur. Okay? Baik. Sekarang Allah Ta'ala sebut, sudahlah dia pemilik dunia ni, langit dan bumi, dan dia juga adalah pemilik liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yazdiyal ladzina ahsanu bil husna. Dia juga adalah pemilik di hari akhirat. Kerajaan Allah ada di bumi. Itu merujuk pada Allah lah yang memiliki ma fis samawati wal ard. Apa yang ada dekat langit, apa yang ada dekat bumi.
Dan dia juga pemilik hari akhirat. Liyajziyal ladzina asa'u. Dia beri balasan pada orang yang buat jahat. Dia pemilik neraka. Dan wayajziyal ladzina ahsanu. Dan dia juga beri balasan pada orang buat baik. Dia juga pemilik syurga. Ayat 31 tuan-tuan untuk mention syurga milik Allah, neraka milik Allah. Dunia milik Allah, langit pun milik Allah Ta'ala. Raja tuan-tuan, dia hanya miliki apa yang ada dekat sini je. Tapi dia milik tak apa yang ada dekat langit tuan-tuan? Tak. Walaupun langit tu berada di wilayah dia, tak milik langit. Dia tak memiliki apa yang di langit. Itu pun kita akan rasa takut dengan raja. Dia berkuasa, dia itu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi ayat 31 tu, ma fis samawati wal ard, itu menunjukkan pemilikan mutlak Allah pada dunia. Ya jaziyal ladzina asa'u, sampai ayat akhir tu, itu pemilikan Allah pada hari akhirat. Kalau dekat dunia, Allah miliki langit, Allah miliki bumi. Di hari akhirat, Allah miliki neraka sebab dia boleh azab siapa yang dia nak. Dan dia juga adalah pemilik syurga. Dia boleh beri balasan kebaikan pada siapa yang dia nak. Sebab itu Allah dahulukan dengan perkataan walillah. Dia pemilik mutlak. Pemilik mutlak. Okey. Kita sebut tadi ayat liyajziyah. Ada huruf lam dekat situ. Itu namanya lam al-akibah. Maksudnya lam yang memberi kesan. Dan Allah Ta'ala sebut, siapa yang buat kejahatan? As-sa'u. Siapa yang buat jahat? Bima amilu. Allah beri balasan setimpal dengan amal yang dia lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah beri balasan siapa yang buat baik bil husna, dengan kebaikan. Okey, tuan-tuan tengok ayat ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham? Siapa buat jahat, Allah beri balasan setimpal. Siapa yang buat baik, Allah beri balasan husna, balasan yang baik. Kali tengok tuan-tuan, sama je. Tak ada beza. Saya tengok sama je, tak ada beza. Okey, sebenarnya Allah nak tunjukkan, sudahlah Allah ni pemilik mutlak. Bahkan Allah Ta'ala lah Tuhan yang sangat pengasih. Kenapa? Bila kamu buat jahat, Allah hanya hukum kamu bima amilu. Apa yang kamu buat je. Setimpal. Setimpal. Wa yajziyal ladzina ahsanu. Bila kamu buat baik, Allah beri balasan bil husna. Balasan yang lebih baik. Kalau kita tengok bil husna tu diterjemah sebagai syurga. Bila buat jahat, Allah bayar setimpal. Tapi kalau kamu buat baik, Allah beri balasan lebih baik. Okay? Tuan-tuan bayangkan, kalau seorang raja dekat dunia ni, kawan ni buat baik, dia bagi apa tuan-tuan? Bagi upah lah. Upah yang setimpal. Dia buat baik, saya bagi upah setimpal. Naik jawatan, bla 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 bla. Tapi bila kawan ni, rakyat dia buat jahat, apa dia buat? Dia hukum dengan hukuman yang tak setimpal. Cerita Melayu ke, cerita orang putih ke, apa-apa cerita. Tuan-tuan, raja tu macam mana dia bertindak buat keputusan. Kalau orang tu derhaka pada dia, dia akan hukum dengan hukuman yang sangat berat. Betul? Tapi kalau orang tu buat baik, dia bagi upah yang hanya sekadar je, setimpal je. Tapi upah tu tak akan lebih daripada apa yang dia buat. Tapi Allah tunjuk, aku tak macam tu. Kamu buat jahat, aku beri balasan setimpal. Tapi kalau kamu buat baik, bukan setimpal. Aku beri lebih daripada tu. Sebab itu Allah guna perkataan bil husna. Aku beri kamu kebaikan yang kamu buat tu dengan baik. Bukan setimpal, tapi dengan lebih baik. Iaitu kalau dia terjemah, dia terjemah sebagai syurga. Tapi Allah jamin, kamu buat baik, kamu bukan dapat setimpal. Kamu akan dapat lebih baik. Nak cerita, dialah Tuhan pemilik mutlak. Dan dialah Tuhan yang sangat-sangat baik kepada hamba dia. Kepada makhluk dia. Okay? Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Ada ke raja tuan-tuan? Kawan ni buat baik pada dia, rakyat ni buat baik pada dia. Hikmat pada dia. Dia sayang pada rakyat ni, saya angkat kamu. Kamu jadi pemangku raja lepas saya. Tak ada. Tak akan dapat lah tuan-tuan. Tak dapat lah. Dia akan naik pangkat sekadar-sekadar je. Kamu buat macam ni, macam itulah kamu dapat. Tak adanya, kamu jadi pemangku saya sebab kamu ni baik sangat pada rakyat. Saya bagilah awak jadi raja lepas ni. Awak mungkin lebih baik daripada saya. Tak ada dapat. Takkan dapat. Dia akan naikkan orang-orang yang ada satu waris dengan dia saja. Tak ada orang lain. Tapi tidak pada Allah. Allah beri kita lebih daripada apa yang kita.
Alright? Okey. Dalam masa sama saya sebutkan tadi, ayat ni menunjukkan kepada kita, iaitu kalau Allah dah pemilik mutlak, artinya semua aturan, semua ketetapan dan ketentuan milik Allah Ta'ala. Okey. Jadi bagi seorang pendakwah, tenang-tenanglah. Kalau kita berdakwah pada orang-orang yang ingkar, tak apa. Ini bukan kerja saya. Kerja saya menyampaikan. Yang lain adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang tak beriman pada hari kiamat, dia kena beriman pada ayat ni. Melihat pada ayat ni, logik dia sudut akal dia. Kalau aku ni tak beriman pada Tuhan, Tuhan ni tak wujud. Kamu decide lah apa yang kamu nak decide dalam kehidupan ni. Betul-betul boleh dapat ataupun kamu tak dapat. Kita boleh faham dan kita boleh rasa ada kuasa lain yang akan atur perancangan dalam kehidupan kita. Saya nak macam ni, saya tak dapat. Ada benda yang lain yang datang. Itu menunjukkan ada Tuhan yang mengatur penciptaan ini. Okay? Satu ayat ni tuan-tuan, dia memberi maksud yang banyak dalam maksud-maksud yang lain. Okey, baik. Ayat yang ke-32. Apa dia? Okey, ayat yang 32. Okey. Ayat 32 ni panjang. Tengok ayat dia. Allah Ta'ala sebut, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah sebut dahulukan dengan perkataan alladzi dekat situ? Sebab alladzi ni adalah menyambung ayat wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dia menerangkan cerita tentang orang yang buat balasan baik ni. Orang yang buat baik, dia akan dapat ganjaran yang lebih baik, iaitu syurga Allah. Siapa mereka ni? Alladzina yajtanibu. Mereka ni adalah orang yang yajtanibu, yang menjauhi diri mereka kabairal ithmi wal fawahish. Dia adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada kabairal ithim, iaitu daripada dosa-dosa besar. Allah guna perkataan yajtanibu. Ahli syurga ni, dia bukan tak buat jahat. Dia jauh diri dia daripada kejahatan. Faham? Dia jauhkan diri dia daripada kejahatan. Bukan dia buat kejahatan. Tak buat tu satu hal. Yang kedua, memilih untuk meminggirkan, jauhkan diri dia daripada kejahatan. Itu cara orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Saya bukan sekadar tak berzina, bahkan saya menjauhi apa-apa peluang ke arah perzinaan. Saya bukan tak ambil rasuah, bahkan saya ni menjauhi apa-apa alasan, apa-apa pintu yang membawa saya kepada perzinaan. Saya jauh. Sebab itu orang Islam ni, dia tak boleh duduk dalam tempat yang mendatangkan fitnah. Tengoklah mentega terbang contoh dia kata. Tengoklah mentega terbang, awak tengok dulu baru awak boleh judge. Dia kata, tengok dulu. Kalau awak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, awak tak akan duduk di tempat yang mendatangkan fitnah pada agama kamu, pada akidah. Bukan tak buat, bahkan kamu akan jauhi daripada benda-benda yang boleh mendatangkan benda tu. Itu sifat orang beriman. Itu yang Allah Ta'ala sebut perkataan yajtanibu. Ni kadang-kadang kita ni maksudnya nanti orang tak apalah orang kutuk saya dapat pahala. Sedaplah pula. Okey, sedaplah pula. Allah Ta'ala ajar pada orang mukmin ni bukan sekadar jangan buat, tapi jauhi daripada jangan buat. Supaya kamu selamat dan orang lain pun selamat. Orang tak pandang serong, orang tak bersangka buruk, orang pun tak buang masa nak cerita. Tak ada. Tapi sebagai itu yang berlaku kan. Lagi terkejutnya, yang lawyer belakang tu lagi terkejut. Tuan-tuan tengok senarai nama lawyer tu. Producer yang buat filem ni, dia ada lawyer dia kan, nak fight kat mahkamah kan. Saya tengok senarai tu, terdiam. Dahsyat lah. Cuba try Google. Siapa yang duduk belakang tu, yang jadi lawyer dia. Okay, yang jadi lawyer tu, tak tahu nak cakap lah. Okay, maksudnya kenapa nak pertahankan benda tu kan?
Ini yang Allah Taala sebut yajtanibu. Ciri orang yang buat kebaikan dan masuk syurga ni adalah dia bukan sekadar tak buat, bahkan dia tak terlibat, bahkan dia akan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Yang baru ni tuan-tuan, ni kita ada live, tak apalah saya sebut kan. Satu perkara lah. Bila tengok yang macam isu konsert Blackpink dan sebagainya kan. Puan tahu ada konsert Blackpink? Kan ada konsert yang baru ni lah dia buat di Bukit Jalil ni. Dalam keadaan negara kita tengah banjir di selatan, tengah nak sambut Ramadan, panggil Blackpink pula. Lepas tu saya baca lah Twitter ni dia memang satu dunia yang saya rasa tak tahulah, memang orang memang jenis perangai macam tu ke ataupun memang saja nak tunjuk sesuatu lah. Bila dilarang-larang kan, janganlah buat dengan nak sambut Ramadan bla 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 ni. Yang anak-anak Melayu ni mula bercakap benda yang kita rasa macam mencabar kerja Tuhan lah. Tak apalah, biarlah banjir dia kata. Doalah turun bala. Doalah turun bala. Doalah turun banjir, biar habis semua orang. Oh, dia cakap macam tu. Seolah-olahnya macam mencabar-cabar lah. Kemudian bila konsert tu berjalan dengan lancar, selesai, tak ada apa-apa, hujan pun tidak. Dia kata apa pula? Dia kata apa? Tuhan pun dah jemu dah nak dengar doa orang Islam. Saya dengar macam, dia kata Tuhan pun dah jemu dah. Asyik nak doa buruk orang je. Tuhan pun dah tak nak dengar dah doa-doa ni. Sampai kata Tuhan pun dah macam hamba dah. Apa yang dia nak Tuhan makbulkan. Kita dengar pun kita rasa macam sampai tahap ni dah. Kita sekarang ni di zaman yang dah sampai tahap ni dah. Okay? Itu yang berlaku lah. Jadi orang yang buat kebaikan ni dia sekadar bukan buat baik dan bukan sekadar tak buat jahat, bahkan dia meminggir daripada benda-benda yang melibatkan dia daripada kejahatan. Tak ada kena-mengena langsung dengan benda-benda kejahatan. Tapi kalau kita dah terlibat, kita kena fikir panjang lah. Sebab perintah Tuhan dan Tuhan menyebutkan sifat orang ni adalah yajtanibu nakabair. Dia adalah menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Dia jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Wal fawahish. Dan dia jauhkan diri dia daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Okey. Tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah letakkan perkhususan? Ada kabair, ada fawahish. Apa beza dia? Apa beza kabair dan apa beza fawahish? Okey. Saya double check jap. Mana? Okey, apa beza fawahish dan apa beza kabair? Okey, dua-dua ni dosa. Kabair dosa, fawahish pun dosa. Dua-dua ni dosa besar. Dua-dua ni dosa besar. Beza dia, bila Allah highlight kabairal ithim, itu menunjukkan dosa besar yang ada pengkhususan hukuman. Dalam Quran Allah sebut, kalau kamu buat macam ni, balasan macam ni. Azab macam ni, Allah sebut secara khusus. Sama ada dalam Quran ataupun melalui hadis Nabi. Sebagai contoh tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata, wailul likulli humazatil lumazah, orang yang kaki umpat, kaki keji. Dosa dia apa? Dia dapat neraka al-hutamah. Allah sebut khusus, itu dosa besar. Al-kabair. Dia termasuk dalam kategori dosa besar. Macam-macam dosa kita buat, dosa tu bila disebut hukuman sekian-sekian secara khusus, itu menunjukkan dia dosa besar. Okay. Manakala bila disebut sebagai al-fawahish, dia adalah dosa juga, cuma dia duduk dalam kategori sama ada perbuatan ataupun ucapan yang keji. Sebab ada orang dia ingat dosa besar yang sekian-sekian ni, tapi yang dia buat ni dia rasa tak. Yang saya sebut ni, yang saya cakap ni, tak ada apa-apa pun. Menyakiti hati orang, membuatkan orang terasa hati. Dia rasa, ni bukan sebahagian daripada dosa lah. Tak, dia termasuk dalam kategori dosa. Bukan sekadar tak buat, dia kena jauhi. Dia kena jauhi daripada perbuatan-perbuatan al-fawahish. Sebab selalu mindset kita, dosa besar ni kita nampak apa? Berkaitan tentang arak, zina, apa lagi? Membunuh, bla bla bla, syirik dan sebagainya. Tapi dosa-dosa yang bersifat fawahish,
perbuatan ataupun ucapan yang keji ni kita rasa dia bukan dosa. Sebenarnya dia dosa. Dan kita bukan sekadar jangan buat, tapi kena pinggirkan. Okay? Bukan sekadar tak buat, dipinggirkan. Para ulama bahagikan tuan-tuan, fawahish ni ada banyak definisi lah. Salah satu definisi fawahish ni iaitu dosa ataupun semua benda yang dikategori sebagai maksiat. Dia bukan duduk berdosa besar, tapi apa-apa yang disebut sebagai maksiat, fawahish. Bukan tak buat, dijauhkan. Kita jauh daripada tu. Okay. Oh, saya tak buat pun. Tuan-tuan tengok tak ada satu ni. Saya minta maaf saya sebut. Ni sebut semua live ni saya rasa risau sikit, tapi saya sebut je lah. Ada seorang ni, saya tengoklah di TikTok dia ni, yang selalu cerita, kalau dia cakap mesti berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau cerita agama, dah solat duha ke, dah selawat pada Nabi ke, dah baca Quran ke. Takdir Allah, Allah uji dia. Dia pun bertunang dengan seorang artis. Artis yang bermasalah lah. Ada artis ni bermasalah. Tapi dia bertunang. Tengok baguslah, artis ni pun dah pakai tudung. Dan dia dah plan nak kahwin, tuk-tuk pisah. Tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin itu satu hal lah. Kemudian masing-masing buka aib masing-masing. Yang ini kata yang ini kata yang ini. Salah satu dia cerita tu tuan-tuan, ini sebabkan benda ni tersebar kan. Jadi saya tak langsung kita pun baca jugalah nak tahu apa cerita. Rupanya yang lelaki tu kata apa? Dia ada anak, okay, duda lah. Tunang dengan artis ni. Dia kata saya tak nak dengan saya punya tunang ni sebab saya rasa dah teruk sangat dah. Tunang saya ni perempuan ni, yang artis ni, setiap hari nak tidur dekat rumah saya. Tidur atas katil yang sama. Saya pun fikir, macam manalah. Dia kata, saya tak buat apa-apa. Kami tidur sama je. Apa benda cerita ni? Kita dengar apa macam tak logik pun. Tak logik kan? Kami tak buat apa-apa. Al-fawahish. Maksiat ni bukan kamu tak buat je. Kamu jauhi daripada buat. Nampak tak? Manusia dia hanya fikir apa? Kalau dia kufur, dosa besar. Dosa. Kalau saya minum arak, dosa. Kalau dosa. Tapi dia tak perasan. Al-fawahish tu bukan kamu tak boleh buat. Bahkan kamu kena jauhi daripada buat. Jangan terlibat langsung dengan benda-benda tersebut. Sebab tu Allah highlight. Ada kabair, ada al-fawahish. Okay? Ada al-fawahish. Fawahish, perbuatan ataupun ucapan yang keji. Para ulama kata maksiat. Sebagian para ulama kata apa? Apa-apa yang termasuk dalam undang-undang di dunia. Kamu mencuri, ada hukuman dekat dunia. Kan? Kamu merompak, ambil dadah, ada hukuman di dunia tu. Itu semua al-fawahish. Orang mukmin ni dia terjaga maruah dia. Fawahish. Yang orang duk mengata jadi netizen kutuk itu, kutuk ni kan. Orang mukmin tak macam tu. Dia bukan sekadar tak buat, dia tak terlibat. Ini Allah Ta'ala nak jaga orang mukmin ni supaya dia terhindar dengan bad image. Betul tak? Bad image tu supaya orang tak nampak mukmin. Ramai Melayu dekat Ustaz Terhenti contohlah. Salah lah tu. Salah kita. Sebab perintah Tuhan, kamu bukan sekadar tak buat, kamu tak terlibat. Supaya orang nak kata pun orang tak cakap. Oh, yang banyak rempit-rempit tu budak kita ni. Dah jadi satu bad image. Allah Ta'ala tak nak benda tu bukan sekadar kamu tak buat, tapi kamu tak terlibat. Supaya orang tak boleh nak sandarkan itu kepada kamu. Okey? Baik, kemudian Allah kata illal lamam. Melainkan al-lamam. Melainkan al-lamam. Iaitu melainkan kesalahan-kesalahan kecil. Puan Syimanya tafsiran apa? Lamam. Kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Okey. Baik, lamam ni apa tuan-tuan? Ni kalau tersalah faham, oh dosa kecil boleh buat pula. Bukan. Lamam tu bukan maksudnya dosa-dosa kecil boleh buat. Sebab yang kecil tu lama-lama jadi besar. Okey. Lamam ni, dia bererti dosa yang tak dilakukan secara istimrar. Apa istimrar ni? Kita selalu terkeliru istiqamah dan istimrar. Istiqamah kita kata konsisten, betul? Istiqamah ni konsisten. Istiqamah dia bererti berterusan, konsisten dengan kebaikan. Itu istiqamah. Kalau kita terjemah istiqamah ni dia adalah konsisten dalam kebaikan. Itu istiqamah. Sebab itu bila kata ihdinas siratal mustaqim,
Kau tunjukkanlah aku, hidayahkanlah kepada kami ni jalan yang lurus. Bukan lurus je. Jalan lurus kebaikan. Istimrar, itu bererti berterusan. Buat secara konsisten. Itu istimrar. Tapi kalau istiqamah, dia konsisten dalam kebaikan. Dia tak buat jahat. Kalau istimrar, dia berterusan kebaikan pun boleh. Berterusan dalam kejahatan pun boleh. Okay. Jadi lamam ni apa tuan-tuan? Kesalahan-kesalahan kecil ni, iaitu Allah Ta'ala kata, dia ni kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Artinya, dia terbuat secara tak sengaja. Okay. Contohlah, dia tak buat dosa-dosa ni. Tapi satu masa, dia bukan terpaksa lah, dia terbuat. Mungkin kerana kelalaian dia. Mungkin kerana dia tak ada pilihan macam-macam keadaan. Maka Allah Ta'ala mengecualikan. Ada istisna, ada ilah kat situ. Allah kecualikan. Bukan dosa tu kecil dan dibuat konsisten. Itu bukan, bukan itu maksud dia. Maksud dia, benda yang kesalahan tu kecil, tapi dia buat tu terbuat bukan secara konsisten. Dia buat tak sengaja ataupun sesekali yang dia tak ada pilihan. Kita tahulah kesalahan-kesalahan kita ni kadang-kadang tipu sunat ni dia ada tempat-tempat dia. Ada tempat-tempat dia meredakan pergaduhan antara si fulan dengan si fulan ni. Itu dibenarkan. Okay? Kalau benda terpaksa dalam hal daruriyah contohlah, itu dimaafkan. Yang berlaku kepada sahabat Nabi ni, Ammar bin Yasir kan. Bila dia nak dibunuh tu, dia mengaku, yalah saya kufur lah. Tanya pada Nabi, Nabi kata Allah maafkan kamu. Itu bukan. Sebab kamu dalam keadaan darurat ketika itu. Itu tak ada masalah. Yang ini dia terbuat. Kesalahan-kesalahan kecil tu dia terbuat. Dia tak nak buat. Ataupun dia memang tak buat. Tapi dia kadang-kadang terbuat. Allah maafkan. Allah bagi pengecualian. Punya kasih Allah. Bayangkan kalau raja. Kamu tak sengaja ke, tersengaja ke, dua-dua asal buat, hukum terus. Betul? Allah tak macam tu. Punya kasih pada hamba dia. Allah Ta'ala tunjukkan. Yang penting kamu tak buat dosa besar dan kamu tak buat benda-benda yang keji. Melainkan kalau kamu tak sengaja. Sesekali itu Allah maafkan. Okey. Lepas itu Allah kata, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sebab Allah ni Tuhan kamu, Tuhan yang pengampun, yang maha luas pengampunan dia. Tuhan yang maha luas pengampunan dia. Saya nak cerita pada tuan-tuan, cerita bab pengampunan ni banyak ni. Tak apa, nanti saya hold dulu ayat ni. Sebab kita dah 10 minit yang berbaki. Ini panjang lagi kan. Banyak ayat-ayat dah hadis-hadis Nabi bercerita tentang pengampunan. Kita bila baca nanti, tengok ayat-ayat pengampunan ni, kita akan rasa apa? Kita tak sangka ini sifat Al-Ghafur. Ini sifat Al-Ghafur. Tuhan yang sangat-sangat pengampun. Sangat-sangat pengampun. Dan bila kita faham ayat-ayat ini, kita mula rasa apa? Allah Ta'ala ni betul-betul kasih kat kita. Memang dia nak kita ni dapat kebaikan dunia dan akhirat. Sebab tu kita kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut, kenapa Allah Ta'ala kecualikan kesan-kesan kecil yang tak disengajakan ini? Sebab Allah ni Tuhan yang pengampun, yang maha luas. Yang maha luas. Bayangkan, saya suka bayangkan raja lah. Sebab raja ni orang pandang besar kan. Raja ni jenis suka minum air yang sekian-sekian. Betul lah. Satu kali hidangan dihidangkan pada dia, hidangan tu tak sedap. Raja marah contoh. Marah. Tapi, kita kalau bayangkan pada Allah Ta'ala, kesalahan yang kita buat tu, Allah boleh maafkan. Tak apalah. Kita akan rasa apa? Kalau lah ada raja yang macam tu. Kita ni konsisten buat baik. Tiba-tiba tersalah buat. Mungkin tak memenuhi kehendak raja tu. Raja tu maafkan kita. Kita rasa apa? Bagus raja ni. Bagus raja ni. Dia boleh maafkan kita walaupun kita tersalah buat. Kita kasih lagi pada raja tu. Dengan sifat pemaaf dia, sifat pemurah dia. Kita sayang pada raja tersebut. Dan Allah Ta'ala sedang cerita tentang diri dia. Aku ni Tuhan yang kalau kamu buat salah ni pun aku tetap ampunkan kamu. Okay? Tetap maafkan kamu. Ya betul. Yang dia macam dia marah kan? Dia marah, dia punya pegawai dia kan?
Sedangkan kalau lah kita bayangkan dia raja yang tersalah, tak apalah, saya maafkan awak. Ambil pen lain. Kita baguslah raja ni. Allah Ta'ala sedang cerita diri dia. Kamu buat salah, aku maafkan lah. Aku maafkan. Kita akan rasa, ya Allah, Allah ni Tuhan yang betul-betul sayang pada hamba-Nya. Bila kita rasa Tuhan sayang kita, automatik kita akan sayang pada Tuhan kita. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Walaupun dia berkuasa, dia boleh hukum sesiapa, tapi dia ada sifat pemaaf. Dia ada sifat pemaaf. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang maha mengetahui keadaan kamu, kerana dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Id ansha'akum minal ard. Allah lah yang jadikan kita daripada tanah. Wa id antum ajinnah. Dan dia yang Tuhan yang mengetahui ketika mana kamu di dalam janin. Fi butuni ummahatikum. Ketika mana di dalam perut ibu kamu. Tuan-tuan, saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Dia ambil contoh raja lah. Kalau lah raja tu, kita rasa dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling hebat. Semua orang dengar cakap raja. Raja tu tetap tak tahu apa yang ada di balik tembok dia. Apa yang berlaku dia tak tahu pun. Tapi Allah dia tahu, walaupun hanya daun yang gugur daripada pokok dia tahu. Dia yang aturkan, dia yang izinkan. Patutnya kita rasa dia Tuhan yang maha betul-betul berkuasa. Saya kan bawa balik dari Germany tuan-tuan. Saya pergilah satu istana ni. Istana ni duduk depan istana. Ni istana, ni istana. Kita berfikir kenapa istana ni duduk depan istana. Dan di istana dia bina satu lagi istana. Ceritanya, rupanya ada satu raja ni namanya King Louis. Nama King Louis ni dia hidup tahun 1700 lebih lah. Ini zaman kejatuhan daripada Cordova ni. Barulah sistem beraja ni ada dekat bumi Eropah ni lah. Jadinya King Louis ni daripada kecil dia duduk kat istana ayah dia. Istana yang bawah ni lah. Dia daripada kecil-kecil dia ni hidup dengan ilusi dia. Dia ada cita-cita, saya nak ada istana dekat celah gunung. Tempat yang paling susah nak naik. Dia macam hayal dia kan. Saya nak ada istana dekat celah bukit. Dia ni adalah Raja Bavaria. Kalau Bavaria jajahan dia besar lah. Dia raja yang paling gagah pada zaman dia. Jadi bila dia membesar, dia ganti bapak dia, dia duduk kat istana bapak dia, dia minta semua harta kerajaan dia tu bina istana dia. Saya sendiri pergi naik kat istana dia ni, punyalah susah. Walaupun ada jalan, susah. Dia jalan macam tu sampai atas. Bayangkan zaman dulu tak ada jalan. Kena panjat bukit. Dan daripada jauh kita tak nampak pun istana dia. Dari jauh tak nampak istana dia. Kita dekat-dekat pun nampak istana dia. Dia memang nak kawasan dia tu dalam keadaan dia je, tak nak orang lain. Dia perintahlah semua rakyat dia bina istana dia. Tapi nak jadi ceritanya, takdir Allah tu lebih daripada perancangan dia. Dia punya tahta dirampas, kerajaan dia runtuh. Dia kalah dengan kerajaan Austria masa tu. Dia runtuh kerajaan dia, kalah teruk lah dia. Bila dia kalah teruk, kebetulan istana tu dah tengah buat, dia kena halau daripada istana bapak dia. Dia lari naik panjat bukit pergi masuk istana dia. Tapi istana tu tak siap. Bagi seorang raja yang hidup senang, tiba-tiba duduk dekat istana yang tak siap tanpa orang yang boleh bantu dia, macam mana hidup dia? Stres lah. Dia hanya hidup sekitar dalam 100 hari lebih je, 4 bulan sekitar tu. Lepas tu dia mati. Terus mati lepas tu. Dan yang jadi sedihnya dia pula, dia punya istana tu kena rampas. Sebulan lepas dia mati, istana tu dah jadi tempat dewan dewan rakyat lah. Orang datang berhibur dan sebagainya. Kawasan tu lah. Saya duk bayangkan, dia jadi pemerintah paling berkuasa. Dia boleh buat istana dekat celah gunung. Kita tengok, zaman tu macam mana dia boleh buat satu istana yang besar, sangat besar dekat tepi bukit macam ni. Bukit tu tinggi tuan-tuan. Duduk atas tu boleh nampak jauh ni, pemandangan ni. Macam mana dia boleh bina? Sebab dia berkuasa je. Orang boleh buat apa yang dia nak. Kalaulah kita kenal Tuhan kita, dialah Al-Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Dia bukan sekadar berkuasa, dia yang tahu serba-serbi. Kamu dalam janin perut pun dia tahu siapa. Dia yang beri rezeki masa kamu dalam perut ibu kamu. Patutnya kita lebih gerun kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala nak mention pada kita.
Kalau dengan raja yang tak tahu apa-apa, yang bukan bagi makan kamu pun kamu takut, kamu boleh buat apa yang dia perintah. Ni Tuhan kamu. Sampai tahap kamu dalam janin perut ibu kamu pun, bahkan sebelum kamu lahir, diciptakan daripada tanah tu, Allah dah tahu dah. Huwa a'lamu, dia maha tahu. Okay? Jadi sepatutnya kamu lebih gerun kepada Allah Ta'ala. Fala tuzakku anfusahum. Dan janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Ini adalah teguran kepada Quraisy lah. Sebab dia jadi pemerintah di Mekah kan. Dia rasa dia paling berkuasa. Dia rasa dialah yang paling terhormat. Siapa yang boleh jaga Kaabah? Siapa yang boleh jaga tanah haram? Akulah. Abu Jahal rasa macam tu. Pemerintah-pemerintah rasa macam tu. Allah kata, aku lebih kenal kamu daripada orang lain. Dan kamu jangan rasa kamu lebih suci daripada orang lain. Dan ingatan juga kepada kita yang orang mukmin ni, yang dalam kerja-kerja agama, kerja dakwah pun macam tu juga. Ingatan ni sama juga. Jangan rasa kita lebih baik daripada orang lain. Allah lebih kenal kita. Sejak kita dari sebelum diciptakan, sampailah kita duduk dalam janin ibu kita, sampailah kita dilahirkan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dan dialah yang sangat mengetahui sesiapa yang bertakwa kepadanya. Okay? Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dekat ayat 32 ni, tapi nanti saya akan explain pada tuan-tuan ayat yang wasi'ul maghfirah tu. Allah Tuhan yang maha luas pengampunan. Kita akan tengok kenapa Allah guna perkataan luas. Dan bila kalau kita tengok hadis Nabi dan ayat-ayat Quran, kita tak boleh nafi. Memang Allah ni Tuhan yang maha luas pengampunan dia. Okay? Bukan sikit-sikit punya pengampunan. Dia adalah pengampunan yang sangat luas. Okey. Baik. Ada berapa soalan ke? Okey. Kalau di Zoom tidak ada. Terima kasih kepada Puan Zabeda ada, Puan Zah ada, Puan Rohaya Kasim ada. Terima kasih penonton di Zoom. Lepas ni kita jemput lagi kawan-kawan kita. Share-share lah link yang kita akan berikan pada setiap minggu ni. Sampaikan kepada kenalan-kenalan kita supaya dapat join sama-sama lah. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton di Facebook, betul? Ada Facebook kan? Ada di Facebook. Terima kasih atas tontonan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada ayat-ayat ini. Semoga Allah berkati usia kita. Dan semoga Allah memilih kita sebagai ahlul Quran. Memahami ayat-ayat Quran. Dan beramal dengan kandungan Al-Quran. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.